Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh menonton kami secara langsung di saluran berita RTM dan juga MyClick. Sudah pasti untuk segmen Kita Mesti Menang ini, kita nak juga memberikan penzahiran dan juga terjemahan yang lebih lanjut berkaitan tentang vaksin COVID-19. Kita terus saja menghubungi Profesor Madya Dr. Malina Osman yang juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Prof. Madya, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih. Seketika Prof. Madya Doktor, kita nak membawakan mungkin ini respon daripada Prof. Madya Doktor berkaitan tentang progres untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilihat berada pada tahap yang kini memuaskan apabila peningkatan dan juga jumlah suntikan yang diberikan juga adalah pada kadar yang tinggi setiap hari. Jadi apakah mungkin respon daripada Prof. Madya Doktor melihat kepada progres yang positif ini? Okey, terima kasih Ismail, Fatana. Selamat pagi semua. Jadi berhubung dengan program vaksinasi di Malaysia pada waktu ini, kita dapati bahawa tahap vaksinasi kita pada masa ini sangat memuaskan. Ya. Pada hari ini kita telah mencapai sebanyak 44.4% populasi Malaysia yang lengkap divaksin. Dan juga untuk keseluruhannya Lembah Kelang mencatatkan paling tinggi setakat ini. Lebih 65% ya, telah divaksin. Kita juga melihat ya, pola di negeri-negeri Lembah Kelang menurun. Dan ini seiring dengan apa yang kita sangat harapkan dengan peningkatan vaksin, kes-kes baru akan menurun. Dan seterusnya memberikan harapan ya untuk kita keluar daripada pandemik ini. So hubungan dengan itu kita haraplah ya di negeri-negeri yang masih lagi liputan ya yang kita harap dapat pertingkatkan dengan bekalan sedia ada, lebih ramai lagi dapat divaksin dan keadaan negara kita berdoa ya untuk terus bertambah baik. Sebelum penularan COVID-19 ni pastinya Lembah Kelang meningkatkan penerimaan vaksin telah melakukan satu inisiatif iaitu The Greater Klang Valley. Jadi pandangan Prof. Madya sendiri tentang keberkesanan program The Greater Klang Valley ini di Lembah Kelang ini bagaimana? Kalau kita lihat dari apa yang telah disampaikan ya melalui maklumat-maklumat Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah mereka yang telah dijangkiti dan mendapatkan rawatan untuk tempoh 2-3 minggu kebelakangan telah menurun ya di bahagian Lembah Kelang ni. Jadi kalau kita lihat kepada operasi lonjakan kapasiti yang dilakukan sejak 26 Julai dan tamat ya saya ingat 1 atau 2 minggu lepas ya telah memberikan impak yang sangat positif ya. Saya juga telah melihat kes baru di Lembah Kelang juga menurun ya dengan kes maksima 30 lebih ribu ya beberapa minggu lalu telah menurun ke angka 25,000 semalam dan ia terus menunjukkan pola menurun dan keadaan ini adalah merupakan satu keadaan yang sangat-sangat kita syukuri ya berdasarkan pengalaman getih yang dilalui di Lembah Kelang sejak 1 hingga 2 bulan lalu ya yang mana banyak hospital kita yang terjejas teruk kerana peningkatan kes dengan adanya lonjakan operasi lonjakan tersebut membolehkan lebih ramai yang dah divaksin dan seterusnya ramai di kalangan individu kita telah terlindung dan serta dapat dielakkan untuk mendapat jangkitan terutama kes-kes yang teruk dan perlu menerima rawatan dalam ICU. Prof. Madya Doktor, ya sudah pasti sebenarnya capaian kita ataupun objektif kita adalah untuk mengurangkan kesan-kesan bagi mereka yang berisiko lebih tinggi ataupun berada di kategori 4 dan juga 5. Itu antara objektif utama untuk pemberian vaksin dan juga program imunisasi ini. Namun begitu, untuk kita bercakap lebih lanjut tentang ada lagi sebahagian masyarakat mungkin segelintir kecil saja yang masih lagi tidak meyakini ataupun tidak percaya kepada vaksin ini ataupun mungkin ragu-ragu dan juga takut. Bagaimana kita boleh mengatasi dan juga meyakinkan kepada mereka, apakah dengan kewajipan untuk sekurang-kurangnya mereka sudah lengkap dos untuk melakukan sebarang aktiviti ekonomi ini untuk berlangsung, memberi satu gambaran bahawasanya ini untuk sebagai petanda supaya lebih ramai lagi mereka melengkapkan vaksin mereka. Satu isu kita ya pada masa ini ialah kita hadapi cabaran yang sangat getir ya akibat maklumat yang terlalu banyak dalam media sosial dan juga media-media yang lain. Dan kita dapati dalam situasi hari ini
terlalu ramai orang boleh bercakap. Ya, maksudnya kalau yang bukan pakar pun boleh bercakap, walaupun itu bukan dalam bidang beliau. Jadi keadaan ini menyebabkan saya melihat ya dari aspek sosial ataupun kemasyarakatan secara luas. Ya, kadang-kadang di kalangan kita ni mungkin ada yang terkeliru ya berdasarkan fakta-fakta yang dikongsikan. Ya, bagi mereka yang tidak mempunyai asas pengetahuan, mungkin hanya menerima sahaja apa-apa sahaja maklumat yang mereka dapati dari media sosial yang tidak ditapis dan tidak disahihkan oleh mereka-mereka yang benar-benar pakar. Jadi sehubungan dengan itu, saya berpendapat ya dari masa ke semasa kita semua perlu diingatkan bahawa apa sahaja maklumat terutama yang berkaitan dengan perubatan, keadaan-keadaan membawa seseorang itu kepada jangkitan, penyakit dan sebagainya, perlu mendengar daripada mereka yang mempunyai pengetahuan ya tentang bidang berkenaan. Ya, sesiapa yang tidak mempunyai pengetahuan sepatutnya dicegah untuk mengeluarkan sebarang pendapat sehingga mengelirukan orang ramai. Jadi apabila pendapat itu kita perolehi daripada mereka-mereka yang benar-benar berpengetahuan, maka ianya boleh diterima pakai ya, dan dipercayai dan seterusnya membuka kepada perubahan tingkah laku dan membolehkan individu berkenaan mengambil keputusan yang terbaik ya, untuk kesihatan dirinya. Dalam konteks itu juga, saya ingin menasihatkanlah siapa-siapa yang masih ragu-ragu ataupun tidak pasti, dapatkanlah pandangan ya, daripada mereka-mereka yang jelas ya, kepakaran mereka dalam bidang tersebut. Jangan terus ambil sahaja maklumat yang tidak pasti, tidak sahih. Yang terutamanya kadang-kadang video-video ya, yang diklipkan dan disebarkan dan sebagainya, ia sepatutnya tidak diberikan tumpuan ataupun dipercayai selagi mana ia tidak disahihkan oleh mereka-mereka yang pakar. Dan kalau kita lihat, walaupun kes-kes COVID-19 di Lembah Kelang masih lagi menunjukkan angka yang tinggi, namun lebih 90 kes yang direkodkan adalah di kategori 1 dan kategori 2. Jadi bagaimana Prof. Madya Doktor melihat kepentingan vaksinasi ini dalam mengurangkan kes-kes serius seperti kategori 3 dan 4? Daripada catatan saintifik, ya, dokumentasi jurnal pakar-pakar yang sedia ada dalam dokumentasi yang telah dilaporkan, ya, kita lihat bahawa jangkitan COVID-19 ni berjaya dicegah ya melalui pemberian vaksin. Ya. Ia tidak melindungi sepenuhnya, tapi ia mengurangkan keterukan jangkitan, dan ini telah disahkan melalui penilaian dan analisa statistik, dan ia juga terbukti dengan apa yang telah dicatatkan di negara kita, dan saya telah buatkan analisa ya kadar mereka yang mendapat jangkitan peringkat 1, 2, 3, 4 dan 5, jika kita buatkan analisa statistik, ia signifikan ya, maksudnya ia data tersebut bukanlah secara kebetulan. Kalau kita lihat di situ 98% tahap 1, tahap 2 ya. Dan kalau kita buat analisa statistik, ia memang adalah satu keadaan yang benar-benar berlaku kerana situasi tersebut, ya, bukan kerana angka deskriptif sahaja. Jadi kalau kita fahami keadaan tersebut, kita dapat menyimpulkan dari segi saintifik dan statistik bahawa vaksin berjaya mengurangkan jangkitan yang teruk, ya, yang mana sejumlah besar mereka yang dijangkiti walaupun telah divaksin adalah dalam kelompok tahap 1 dan 2 sahaja. Hanya segelintir sahaja yang mungkin mencapai tahap 3, 4 dan 5. Namun di situ kita boleh lihat kepada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan keadaan tersebut. Ya. Prof. Madya Doktor, juga kita bercerita tentang tempoh matang dan juga bagaimana tempoh antibodi itu untuk bertindak dan juga bergerak dalam mengenal dan juga memastikan perlindungan secara menyeluruh selepas kita divaksin untuk 2 dos. Jadi kita memerlukan sekurang-kurangnya tempoh 14 hari, ataupun untuk yang 1 dos suntikan adalah sekurang-kurangnya 28 hari untuk kita memastikan tempoh matang bagi vaksin tersebut. Jadi bagaimana Prof. Madya Doktor melihat isu ini juga perlu diberikan perhatian supaya mereka yang sudah pun divaksin mematuhi kepada tempoh tersebut, supaya dalam tempoh itu sekurang-kurangnya boleh meminimalkan pergerakan, mematuhi SOP dan juga masih lagi mengikuti apa telah pun diberitakan oleh pihak kerajaan, supaya dalam tempoh itu kita mengurangkan kadar kebolehjangkitan virus itu terhadap tubuh badan mereka yang divaksin. Prof. Madya Doktor. Okey, dari segi fisiologi, ya, mekanisme penghasilan antibodi itu memang mengambil masa. Ya, maksudnya bukanlah lepas disuntik itu terus saja antibodi itu terhasil. Seperti mana juga peranan ubat-ubat ya, yang kita makan ya, untuk mencegah penyakit tertentu ataupun mengubat penyakit tertentu, ia mengambil masa. Jadi untuk vaksin ni memang mengambil masa sehingga 14 hari, ataupun dos yang tertentu mungkin memerlukan lebih panjang daripada itu berdasarkan tempoh masa yang telah
didokumentasikan berdasarkan laporan kajian. Jadi sehubungan dengan itu, bagi mereka yang sudah mendapat vaksin, perlu mengawal pergerakan mereka. Ya, maksudnya tak boleh beranggap bila dah vaksin tu, dah dapat pasport, dah boleh pergi ke mana tempat-tempat yang dibenarkan menurut prosedur pelan pemulihan fasa mengikut negeri-negeri lah. Tak boleh berfikiran macam tu. Maksudnya selepas divaksin tu, perlu mengambil langkah untuk berada di rumah, mengelakkan berada di luar dalam keadaan yang tidak ada tujuan yang tertentu, maksudnya mengelakkan diri kemungkinan untuk dijangkiti, dan kalau keluar pun perlu mengambil langkah berjaga-jaga seperti mana sebelumnya. Dan saya sangat berharap keadaan ini dapat diberikan perhatian disebabkan oleh kita mendapat maklumat, ada juga sebahagian mereka yang mendapat vaksin didapati positif COVID, dan kita tak pasti keadaannya bagaimana boleh berlaku. Mungkin mendapat jangkitan sebelum, tak perasan diri mereka dijangkiti, ataupun mungkin di pusat-pusat tersebut, ataupun selepas tu tak jaga SOP. Jadi keadaan-keadaan seperti ini perlu diberikan perhatian bagi mengelakkan seseorang tu dapat dijangkiti, dan seterusnya membolehkan suasana selamat dapat diwujudkan. Tempoh 14 hari itu perlu dipatuhi bagi mengelakkan sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Ya, dan kalau kita lihat data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, penularan dalam komuniti terdapat kes-kes yang tinggi juga, tapi lebih tinggi lagi penularan di antara kluster-kluster pekerja. Jadi pandangan doktor tentang pelaksanaan PIKAS dalam memastikan keselamatan pekerja dilindungi dalam masa yang sama, pengoperasian dan produktif serta ekonomi dapat dijalankan seperti biasa. Keadaan ini sebenarnya sangat penting untuk diberikan tumpuan kerana kita tahu bahawa ekonomi adalah merupakan asas pembangunan untuk negara kita terus bergerak. Jadi adalah sangat penting untuk semua pekerja-pekerja di sektor ekonomi untuk divaksin. Saya sangat mengalu-alukan peranan kementerian seperti MITI dan beberapa agensi yang lain terlibat dalam memastikan mereka yang berada di sektor pekerjaan dapat divaksin secepatnya mungkin. Dan kalau boleh diimbau kembali, saya pernah berkongsi di beberapa media sebelum ini bahawa mereka ini perlu diutamakan dalam konteks untuk memastikan ekonomi kita terus berjalan dalam masa yang sama ia tidak terjejas dan melindungi pekerja tersebut. Dan sehubungan dengan itu juga, langkah yang perlu pada pandangan saya perlu kita tambah baik juga dari masa ke semasa ialah memastikan ahli keluarga, ahli pekerja-pekerja tersebut juga turut divaksin. Ini dapat mengelakkan tularan di peringkat keluarga, di peringkat komuniti, dan seterusnya mengelakkan satu keadaan sporadik, maksudnya kadang-kadang berlaku jangkitan dalam komuniti seperti mana yang tidak dijangka. Dan ini juga mengelakkan kematian-kematian seperti mana yang kita saksikan, yang mana ada anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kehilangan ibu dan bapa, yang mana kadang-kadang punca jangkitan itu berlaku di tempat kerja. Jadi kolaborasi antar jabatan seperti mana yang dilakukan melalui PIKAS dan sebagainya adalah sangat baik. Namun kita dari segi kesihatan awam sangat mementingkan aspek kekeluargaan, yang mana perlindungan itu hanya bukan sekadar pada individu yang perlu pergi bekerja, tapi juga seluruh warga keluarga tersebut perlu dilindungi bagi memastikan tularan dapat diputuskan. Ya, Doktor, ini juga perkara yang penting kerana kita melihat juga mungkin selepas ini beberapa sektor-sektor ekonomi juga akan dibuka seperti biasa. Sudah ada yang mula dibuka seperti biasa dan mungkin selepas ini kelonggaran akan diberikan untuk rentas daerah ataupun mungkin rentas negeri dan sebagainya. Jadi tujuan perjalanan ini juga memungkinkan, ya sudah pasti risiko jangkitannya itu tetap ada. Cuma dengan kadar yang divaksinasi semakin meningkat, apakah harapan Prof. Mahdia Doktor untuk melihat walaupun kita kembali dalam kehidupan yang seperti biasa untuk sektor ekonomi seperti biasa, namun SOP itu tidak boleh dilupakan walaupun sudah lengkap divaksin? Saya sama jugalah seperti semua masyarakat di negara kita. Saya sangat mengharapkan kita nanti dapat dibenarkan untuk rentas negeri, rentas daerah seperti mana biasa, dan kita kembali kepada keadaan kita seperti era sebelum pandemik dahulu. Sebagai masyarakat, memang kita tak dapat nak mengelakkan interaksi kita sesama individu yang membolehkan semua apa yang kita harapkan ini dapat berlaku. Namun untuk memastikan itu semua, kita memerlukan sedikit lagi kesadaran
kesabaran ya untuk tempoh beberapa minggu yang akan datang bagi membolehkan ya angka kes jangkitan dapat diturunkan. Saya yakin ya dengan komitmen semua pihak, dengan kesediaan ya program vaksin sedia ada di semua negeri dan juga tempat-tempat yang telah memperuntukkan ianya untuk diberikan, kadar vaksin akan meningkat dan dengan SOP kita yang semakin dapat kita jaga, situasi yang mana rentas negeri, rentas daerah itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, dan dalam masa yang sama kita memastikan bahawa keselamatan untuk semua individu dapat dipertahankan ya. Dan kita walaupun ya satu masa nanti insya-Allah kalau dah dibenarkan rentas negeri dan rentas daerah, saya masih berpendapat kita masih terus perlu untuk berjaga-jaga ya, sebab pola di negara-negara lain dalam peringkat antarabangsa menyaksikan ya sedikit sebanyak kadang-kadang berlaku lonjakan kes ya dikala apabila masyarakat di tempat tersebut tidak memberikan perhatian kepada SOP ataupun langkah-langkah pencegahan. Keadaan ataupun situasi yang sama juga perlu diambil di negara kita, disebabkan oleh virus tersebut yang kita dapati bermutasi dari masa ke semasa dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi kita perlu bersedia untuk lebih komited dengan apa yang dinasihatkan dan sentiasa berjaga-jaga keselamatan dan kesihatan semua individu, diri kita dan juga mereka yang di sekeliling kita. Dan sekarang ini kita tahu terdapat pelbagai varian baru, antaranya lah seperti varian Delta. Jadi pencerahan Puan Mahathir Doktor sendiri berkenaan kepentingan vaksinasi untuk dipertingkatkan lagi dengan dos tambahan pula, bagaimana? Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku di beberapa buah negara ya, varian Delta telah menyebabkan lonjakan kes dan di setengah tempat ya dia menyebabkan juga kadar kematian yang juga meningkat. Dan di sebahagian negara, saya bagi contoh di beberapa negara Eropah dan juga di Israel, ya, mereka melihat dari segi data, terdapat di kalangan individu yang telah divaksin, ya, turut menerima rawatan ya, di dalam ICU dan menunjukkan tanda-tanda yang mana kemungkinan antibodi yang terhasil daripada vaksin yang telah diberikan sebelum ini, ya, di Israel contohnya, mereka menerima pada hujung tahun dan awal tahun ini. Jadi kemungkinan berlaku penurunan sedikit antibodi menyebabkan situasi tersebut. Namun, kalau kita lihat secara keseluruhan dari segi data, kita perlu mendahulukan dulu pemberian vaksin ini secara keseluruhan pada mereka-mereka yang belum divaksin bagi membolehkan perlindungan dapat dicapai ya oleh semua individu secara saksama. Jadi keperluan untuk memberikan dos tambahan akibat adanya varian Delta ataupun kemungkinan varian-varian yang lain, pada pandangan saya perlu diberikan pertimbangan. Namun untuk negara kita, saya lebih cenderung ya berpendapat kalau boleh kita buat kajian ya tempatan untuk melihat penghasilan antibodi di kalangan penduduk negara kita supaya kita ada baseline data, data asas ya, untuk melihat pola ini bagi membolehkan kita benar-benar ya, bukti kita memerlukan dos tambahan. Sekiranya dalam masa yang sama kita melihat tidak ada pola lonjakan ataupun keadaan-keadaan yang membahayakan, tidak ada dari segi kemungkinan sistem perkhidmatan kesihatan kita tercecas, mungkin keadaan tersebut boleh ditangguhkan. Namun pertimbangan untuk memperoleh dos tambahan itu perlu ada bagi kita melakukan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam tempoh 2 atau 3 bulan yang akan datang ataupun pada tahun hadapan bagaimana keadaannya. Oleh itu kesiapsiagaan ini perlu diteruskan. Namun saya masih mencadangkan ya, sebaik-baiknya kita ada data kita tersendiri ya. Maksudnya kita taklah ikut apa saja negara lain buat, kita buat. Dan dalam masa yang sama kita ikut nasihat daripada WHO sendiri tentang dos tambahan ini. Puan Mahathir Doktor, sekali lagi untuk menutup perbincangan dan juga sesi perbualan kita pada pagi ini, pesanan untuk Puan Mahathir Doktor tentang ada setengah segelintir masyarakat yang masih percaya kepada berita-berita yang tidak benar tetapi tidak dipastikan kesahihannya, seperti beberapa penggunaan ubat-ubatan yang belum lagi diuji secara klinikal ataupun belum disahkan secara klinikal untuk merawat secara kendiri pandemik COVID-19 ini. Jadi apakah pesanan Puan Mahathir Doktor terhadap mereka yang ialah kata mudahnya sebagai memandai-mandai untuk merawat sendiri ataupun secara kendiri melakukan perawatan sendiri dalam pandemik COVID-19, Doktor?
Okey, betul Ismail tentang apa yang berlaku lah dalam masyarakat kita ni. Seperti mana yang saya sebut tadi, satu cabaran yang kita lalui zaman media sosial ni ialah banyaknya maklumat-maklumat yang kadang-kadang kita tidak pasti datangnya dari mana dan kadang-kadang disahihkan oleh seseorang yang kita tidak tahu latar belakangnya macam mana. Dan kadang-kadang ada individu yang tidak ada pengetahuan asas perubatan berkongsi testimoni, berkongsi pengalaman seolah-olah sebahagian daripada ubat-ubatan itu bermanfaat dan kadang-kadang ianya tidak dapat dibuktikan melalui bukti-bukti sains ataupun kajian klinikal yang telah dilakukan. Apa yang boleh saya nyatakan di sini ialah untuk keadaan seperti ini kita perlu sentiasa berhati-hati terhadap maklumat-maklumat tersebut. Dari segi perubatan, testimoni adalah bukti yang paling lemah sekali untuk membuktikan sama ada suatu ubat itu berkesan ataupun tidak. Kajian klinikal yang melibatkan puluhan ribu perlu dilakukan bagi memastikan ia selamat dan berkesan. Ini yang kita perlu fahami. Testimoni tidak boleh digunakan sebagai asas untuk membuktikan ubat itu berkesan ataupun tidak. Ia mungkin ada kesan samping yang membahayakan yang tidak diketahui. Oleh itu, saya ingin menasihatkan semua untuk berhati-hati, dapatkan maklumat yang tepat, runding dengan pakar-pakar perubatan, doktor-doktor untuk mendapatkan maklumat lanjut sebelum mencuba apa-apa sahaja jenis ubat-ubatan. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia. Okey, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita juga nak bercakap tentang segmen kesihatan mental, risiko terhadap perkembangan kanak-kanak dalam pandemik yang berlanjutan. Apakah impak dan juga dampaknya terhadap kanak-kanak? Ayo sama-sama kita berehat seketika selepas ini.